Malik berkata, "Na'am, ya." Yani dia sebut ini bukan pendapat dia, tetapi dia ambil daripada Nabi SAW. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang minum arak di dunia ini, dia tidak akan meminumnya di akhirat nanti, kecuali kalau dia bertaubat." Dengan sanad satu lagi juga daripada Ibnu Umar, seperti itu juga lafaznya. Ini bab keharusan meminum nabid yang belum lagi keras dan ia belum lagi memabukkan. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Yahya bin Ubaid Abi Umar Al-Bahrani, katanya, saya telah mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW dibuat nabid untuknya, disediakan nabid untuknya di awal malam, dan dia minum pada keesokan paginya atau pada malam berikutnya dan pada hari berikutnya, dan seterusnya malam berikutnya, dan seterusnya keesokannya pula, hingga ke waktu asar. Kalau pada ketika itu masih lagi ada sedikit daripadanya, beliau akan memberikannya kepada khadam untuk minum, ataupun beliau akan memerintahkan supaya dibuang saja, mana selepas 3 hari. Dengan sanadnya juga daripada Yahya Al-Bahrani tadi, dia kata mereka menyebutkan tentang nabid di hadapan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW juga selalu dibuat nabid untuknya di dalam gereba. Syu'bah berkata daripada malam Isnin, mana mula dibuat, beliau minum pada hari Isnin, hari Selasa hingga ke asar, dan hari Selasa hingga ke asar. Kalau selepas itu ada lagi yang berbaki daripadanya, sedikit sebanyak, dia akan memberi kepada khadam untuk meminumnya, ataupun akan menuainya. Dia legaklah, cuah. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, katanya Rasulullah SAW direndamkan untuk baginda buah zabib. Dia meminumnya pada hari itu, dan pada keesokan harinya, dan pada hari yang keduanya, hingga ke petang hari yang ketiga. Selepas itu beliau, Nabi SAW akan menyuruh supaya diberi minum kepada orang lain, ataupun dibuangkan, dituangkan, dibuanglah. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, katanya Rasulullah SAW dibuat nabid untuknya dengan direndamkan buah zabib di dalam gereba. Nabi SAW meminumnya pada hari itu, dan pada keesokan harinya, dan pada hari seterusnya. Bila tiba hari ketiga, petang hari ketiga, syaribahu, Nabi SAW meminumnya lagi, dan dia memberi minum kepada orang lain juga. Kalau selepas itu masih lagi ada sedikit sebanyak daripadanya, ahraqahu, dia akan menuangkannya, membuangnya. Riwayat daripada Yahya Abi Umar An-Nakhai, katanya ada segolongan orang bertanya Ibnu Abbas tentang menjual, membeli dan berniaga arak. Ibnu Abbas pun bertanya, adakah kamu ni orang Islam? Kamu orang Islam kah? Mereka jawab, iyalah. Ibnu Abbas kata, tidak boleh menjual, membeli dan berniaga arak, tak boleh. Qala, perawi berkata, mereka bertanya pula dia tentang Nabi. Dia pun kata, Rasulullah SAW pernah keluar dalam satu perjalanan, kemudian dia balik. Beberapa orang daripada sahabatnya telah pun merendam di dalam tempayan-tempayan hijau
dalam nakir, dan begitu juga dalam bekas daripada buah labu. Bila Nabi SAW balik, dia pun memerintahkan supaya dibuang semua itu. Kemudian Nabi SAW menyuruh supaya merendam di dalam gerabah. Faju'ila fihi zabib wa ma, maka dibubuhlah, dimasukkanlah ke dalam gerabah itu buah zabib dan air. Faju'ila minal lail, semalaman direndam. Pada keesokan paginya Nabi SAW minum pada hari itu, dan pada malam seterusnya, dan seterusnya pada hari berikutnya lagi, sehingga petang. Nabi SAW masih duduk minum lagi dan bagi minum kepada orang. Bila hari seterusnya, Nabi SAW menyuruh orang supaya buang, baki lagi tu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Thumamah bin Hazn Al-Qushairi, katanya, saya telah bertemu dengan Aisyah. Saya bertanya dia tentang Nabi. Aisyah pun panggil seorang gadis Habasyi, seorang gadis daripada Habasyah. Aisyah pun kata, tanya dia ni, sebab dialah yang selalu buat Nabi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habasyiyah itu pun royak. Dia kata, aku selalulah buat Nabi untuk Nabi ni dalam gerabah pada waktu malam, dan saya ikat molek bekas tu dan gantung gerabah tadi. Pagi besok Nabi SAW minum. Riwayat daripada Aisyah lagi, riwayat daripada Hasan Basri, daripada maknya, daripada Aisyah. Yani mak Hasan Basri meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, kami selalu membuat Nabi untuk Rasulullah di dalam satu gerabah yang diikat bahagian atasnya, dan di bahagian bawahnya ada lubang. Kami rendam sepagi, Nabi SAW minum pada waktu petangnya. Kalau kami merendamnya pada waktu petang, pada keesokan paginya Nabi SAW akan meminumnya. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, katanya, Abu Usaid As-Sa'idi menjemput Rasulullah SAW dalam kenduri kahwinnya. Maka isterinya pada hari itu yang melayan mereka, menjadi pelayan kepada mereka, padahal dia tu pengantin. Sahal berkata, kamu tahukah apakah yang dia beri minum, yang dia beri minum kepada Rasulullah SAW? Dia telah merendam beberapa biji buah tamar pada waktu malam di dalam satu bekas. Apabila Nabi SAW selesai makan, dia pun bagi Rasulullah SAW minum apa yang direndamnya tadi, air rendaman tadi. Riwayat daripada Sahal lagi, dia kata, Abu Usaid datang kepada Rasulullah SAW, fada'a Rasulullah, dia pun pergi jemputlah Rasulullah SAW, supaya tak adil juga jemput. Tapi dalam riwayat ini tidak pula disebutnya bila Nabi SAW makan, bini dia tu pun bui minum kepada Nabi air yang direndam tadi, tak ada sebut itu. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi, hadis tadi juga, dia kata dalam satu bekas daripada batu, satu bekas batu. Bila Rasulullah SAW selesai makan, amathathu, dia pun amathathu, dia salah satu maknanya dia ramah, dia meramas apa yang ada di dalam bekas tadi. Satu lagi maknanya dia kocok-kocok gitu, dia mengocok bekas tadi, supaya yang mendap di bawah tu naik betul-betul betul-betul ke atas. Fasaqathu, dia pun bagi minum kepada Rasulullah. Khusus dibuatnya minuman itu untuk Nabi SAW. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi, katanya, disebutkan kepada Rasulullah SAW seorang perempuan Arab. Rasulullah SAW pun suruhlah Abu Usaid hantar orang pergi jumpa dengan perempuan itu. Abu Usaid pun hantarlah orang. Perempuan itu memari rekah ceritanya. Fanazalat, dia pun
singgah